Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid cikgu. Semoga semuanya dalam keadaan sihatlah. Okey, so hari ini kita teruskan dengan sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 6 bersama Cikgu Azlina. Okey, jom. Seterusnya kita tengok apakah standard pembelajaran yang akan kita pelajari, iaitu 1.3.2, iaitu mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap ayat tanya dengan betul. So hari ini kita akan belajar berkaitan dengan ayat tanya. Okey, ayat tanya. So, apakah objektif pembelajaran kita? Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid boleh mendengar dan memahami perbualan yang dibacakan oleh guru. So, saya akan bacakan perbualan dan kamu perlu memahaminya lah. Okey, yang kedua, murid boleh memberi respons terhadap 3 ayat tanya yang diberikan dengan betul. Okey, di penghujung sesi pembelajaran, cikgu akan bagi satu dialog, ayat tanya, ayat tanya dan kamu boleh respon apakah jawapan dia. Okey, so apakah yang kita akan belajar hari ini ialah, cuba tengok ni. Jauh di mata, dekat di hati. Ini kamu boleh rujuk buku teks lah, muka surat 11. Okey, ini gambar dalam buku teks, cikgu ambil. So yang perempuan ibu ni, dia tanya, apakah yang sedang dibuat oleh Jin Hui itu? Dalam buku teks kan ada Jin Hui itu tengah tengok komputer. So apakah jawapan kamu? Jawapan tu adalah respon kamu lah. Berdasarkan soalan yang diberi. So, kita kena respon. Okay, maknanya jawab soalan itu. Okay, apakah jawapan dia? So, kita tengok jawapan dia. Jawapan dia, dia sedang berbual dengan kakaknya di Goslow. Okay, kamu boleh bagi jawapan lain. Ini jawapan yang cikgu bagilah. Macam-macam jawapan boleh bagi. Okay, sebab kamu nampak dia guna komputer, mesti dia menggunakan internet kan. Gunalah Skype ke, sedang berbual dengan kakaknya menggunakan Skype ke, di dalam internet ke. Okay, so itu adalah ayat tanya. Seorang tanya, seorang jawab. Okay. So, seterusnya, kita nak tahu apa itu ayat tanya. Okay, ayat tanya ni ialah ayat yang digunakan untuk bertanya sesuatu. Ini ayat tanya kita guna untuk nak tanya lah. Ayat tanya lazimnya diakhiri dengan tanda tanya. Wajib ada tanda soal ni. Kalau tak ada tanda soal ni, maknanya ayat tu bukan ayat tanya. Okay. So, ramai murid kadang-kadang tu dia lupa nak letak ayat, letakkan tanda baca ni, tanda tanya. Okay. So, seterusnya kata tanya ni, ini adalah kata tanya. Ayat tanya mesti diikuti dengan kata tanya. Okay, kata tanya yang pertama ialah berapa. Berapa ni merujuk kepada jumlah ataupun bilangan. Yang kedua, mengapa. Mengapa ni merujuk kepada sebab atau punca. Yang ketiga, bila iaitu masa. Yang keempat, apa, benda ke perkara, binatang atau peristiwa. Dan yang kelima, di mana. Yang ini adalah tempat. Okay. Yang akhir sekali ialah siapa. Itu adalah merujuk kepada orang. So ini adalah peta bulatan. Okay, peta bulatan yang kecil ni, bulatan yang besar dan mesti ada kotak kat luar ni. Kotak ni adalah merujuk di mana kita mendapatkan bahan-bahan ni. Di manakah bahan rujukan yang kita gunakan untuk mencari kata tanya ni. Okay, yang pertama guru, okay, buku teks rujukan kita, yang keempat internet rujukan kita dan juga buku rujukan. Okay, so ini adalah di kotak luar ni adalah rujukan di mana kita memperolehi maklumat yang kita nak dapatkan tu. Okey, seterusnya ayat tanya. Apa itu ayat tanya? Okay, ayat tanya ni, ayat tanya juga boleh disertai dengan partikel kah. Okay. Tadi kita dah tahu ayat tanya yang satu mesti ada tanda soal. Okay. Yang kedua dia mesti ada partikel kah. Okay. So yang ketiga, terdapat juga ayat tanya yang tidak menggunakan kata tanya. Kata tanya tadi tak ada kata tanya, tak ada apa, tak ada siapa, tak ada berapa. Okay. Itu pun dikira kata tanya, ayat tanya selagi dia ada tanda soal.
Okay, ayat tanya tanpa kata tanya diucapkan dengan nada suara yang meninggi sebelum mengakhiri sesuatu ayat. Okay, contohnya, awak dah bangun? Itu dah bangun, awak dah bangun, itu maknanya ayat tanya. Okay, cuma tak ada kata tanya. Okay, seterusnya. Okay, setakat ni cikgu harap murid-murid fahamlah ayat tanya ni. Ayat tanya adalah ayat yang menyoal seseorang. Okay, ayat tanya, sekiranya kata tanya diletakkan di hadapan, okay, kata tanya tadi apa, siapa, mengapa, bila, okay, itu kalau kita letak kat di hadapan, mestilah ada partikel kah. Okay, mesti ada partikel kah, maknanya mesti dah wajib ada partikel kah. Okay, yang kedua, partikel kah tidak perlu disertakan apabila kata tanya tersebut diletakkan di akhir ayat. Maknanya kalau di akhir, di belakang kata tanya tadi, so tak perlu letak kah. Contohnya, ayah awak balik bila? So bila tu belakang, so tak boleh ada kah. Bilakah ayah awak akan balik? Itu ayat yang bilakah, so mesti berada di hadapan, yang tak ada kah berada kat belakang. Okay, so kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh ayat tanya. Okay, yang pertama, apakah yang berwarna merah itu? So, apakah yang kat depan, apakah yang kata tanya yang kat depan mesti ada kah? Tengok kat sini, kata tanya mesti ada kah. Yang pertama, kalau duduk dekat pertama, mesti ada kah. Okay, kita tengok yang kedua. Yang berwarna merah itu apa? Apa ni? Yang kedua ni apa? Yang kedua. Apa yang kedua ni dia tak ada kah. Okey, so maknanya apa ni? Yang belakang ni tak ada kah. Okey, yang ketiga. Bagaimanakah keadaan ayah kamu? Okey, ini kah berada di hadapan. Okey, sebab dia punya kata tanya berada di hadapan. Okey. Yang ketiga, keadaan ayah kamu bagaimana? So ini bagaimana pula berada di belakang sebab bila tak belakang dia tak ada kah. Di belakang dia tak ada kah. Ingat ini yang depan ada kah, yang belakang tak ada kah. Yang depan ada kah, yang ini pun di belakang tak ada kah. Okey, murid-murid perlu mengakhiri ayat tanya dengan meletakkan tanda tanya. Okey. Mesti ada tanda tanya ni, mana tanda tanya yang tanda soal ini semua mesti ada dalam soalan kamu. Kalau tak ada, dia jadi ayat biasa dan salah lah sebab kita menggunakan kata tanya. Okey, seterusnya. Kita tengok pula respon ya. Contoh, respon ayat tanya. Bagaimanakah keadaan ibu kamu? So, kamu rasa apa yang murid ni akan jawab? Cuba fikirkan, apa yang mereka akan jawab? So, saya dah bagikan jawapan. Okay, kita tengok apakah jawapannya. Okey, keadaan ibu saya bertambah baik, cikgu. Okey, ini jawapan lengkap. Okey, satu lagi cikgu nak ingatkan, bila soalan ayat tanya, respon macam ni, so jawapan mesti jawapan lengkap. Okey, kamu tak boleh cakap baik cikgu, tak boleh. Boleh, tak ada masalah. So, markahnya tidak boleh mendapat markah penuh lah. Sekiranya markah dia 2, kamu tak boleh dapat 2, kamu dapat 1 saja markah kamu. Sebab tu jawapan penuh sangat penting. So dia tanya bagaimanakah keadaan ibu kamu? So kamu mesti jawab keadaan, ambil balik ini keadaan ibu yang ini ganti nama saya bertambah baik cikgu. So mesti ayat lengkap lah. Okay, ini adalah salah satu contoh. Okey, kita pergi pada uji minda. Okey, cikgu ada beberapa soalan dekat sini. Ada 5 soalan. So, kamu perlu berikan respon setiap soalan yang cikgu berikan. Okey, cikgu bagi masalah sikit untuk kamu menjawab. Okey, yang pertama ni, Amira selalu datang ke sini. Kalau tengok soalan ini, dia tak ada kata tanya. Okey, tak ada kata tanya. So, bila kata tanya tak ada, so nada kita membaca tu lain. Amira selalu datang ke sini. So, maknanya ada tanda soal. So, yang kedua, rumah siapakah di atas bukit itu? So, kah ni kat depan siapakah, rumah siapakah di atas bukit itu? Okey, yang ketiga, bilakah ibu dan bapa Kasim akan berangkat ke Mekah? Bilakah? So, bilakah adalah masa. So, jawapan dia mesti melibatkan masa. Yang keempat, mengapakah Ruslan tidak hadir ke sekolah? Ini sebab. Okay, so berikan sebab lah kenapa.
awak sudah menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh Cikgu Azlina? So ini tak ada kata tanya. Okay, so tak ada kata tanya, so mesti ada tanda soal juga. So sila jawab. So lepas ni cikgu bagikan jawapannya. Okay, kita tengok apakah jawapannya. Okey, dah sedia jawapannya. Okey, kita tengok. Yang pertama, dia tanya so kita jawab. Ya, saya selalu datang ke sini. Okey, sebab dia tanya selalu datang ke sini. So kita jawablah ya. Okey, yang kedua. Rumah siapakah di atas bukit itu? Rumah di atas bukit itu ialah rumah Datin Faridah. So jawablah. Dia tanya siapa? Ni maknanya orang. Okey, jangan letaklah binatang pula. Okey, siapa ni adalah orang. Okey, yang ketiga. Ibu dan bapa Kasim akan berangkat ke Mekah pada hujung bulan ini. So, maknanya ini bila tanya bila, so mesti masa. Okey, yang keempat. Roslan tidak hadir ke sekolah kerana dia demam. So kita kena ada reason kerana sebab. Okay, sebab dia bertanya mengapa. Mengapa mesti ada sebab. Okay. Yang kelima. Yang terakhir. Awak sudah menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh Cikgu Azlina? So jawapannya ya, saya sudah siapkan kerja sekolah yang diberikan oleh Cikgu Azlina. Kalau kamu tengok semua, jawapan yang diberikan adalah jawapan lengkap. Okay, jawapan lengkap tu mesti ambil daripada soalan sedikit dan disambung dengan jawapan kamu. Okay, so semua mesti jawapan lengkap. Kalau tak beri jawapan lengkap, so markah kamu tak boleh markah penuh lah. Kalau 2 markah kamu, so kamu boleh dapat 1 saja. So sangat penting terutama di bahagian B soalan pemahaman bahagian B soalan pemahaman tu 2 markah kan selalunya. So yang 2 markah kalau tak penuh, so dapat 1. Okey. So itu saja cikgu nak terangkan tentang ayat tanya. So saya harap kamu fahamlah ayat tanya ni. So ayat tanya ni mudahlah. Seorang tanya dan kamu mesti jawab dengan jawapan yang betul berdasarkan soalan. Okey. Okey, so kita dah sampai di hujung pembelajaran kita. So cikgu harap ilmu yang cikgu sampaikan hari ini iaitu berkaitan dengan ayat tanya dapat memberi manfaatlah pada kamu. Jangan lupa baca semula, tonton semula video cikgu supaya kamu mudah ingatlah apa itu ayat tanya dan mudah faham. Cikgu ucapkan sekian terima kasih kepada semua anak murid yang menonton. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Okay, yang penting jangan lupa bila dah tonton video Cikgu Azlina, so tekanlah satu like dan komen berserta dengan subscribe. So semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.